Assalamualaikum dan Noro TV. Kita recap Attack on Titan Season 3 Part 2. Antara season yang paling sedih lah bagi aku. Alright to geng, tanpa membuang masa, jom layan dengan Pak Cibotak. Mari kita mulai. La vidas, la vidas, la vidas. 目に物見せてやる。 Survey Corps tiba di Shiganshina pada waktu pagi dan mereka terus gunakan kebolehan hardening Eren untuk tutup gate luar Shiganshina. Mereka pelik sebab musuh tak kelihatan langsung termasuk Titan-Titan bodoh. Armin terjumpa 3 cawan dan bara api yang membuatkan dia rasa musuh bersembunyi berhampiran. Armin berikan idea untuk cari musuh di dalam wall dan Erwin bersetuju, lalu mereka terus jalankan operasi pencarian. Rainer dijumpai dan terus diserang oleh Levi, tapi dia terselamat. Rainer pun bertukar menjadi armor Titan. Beast Titan juga muncul di luar bandar bersama beberapa Titan bodoh untuk menghalang askar lari dari situ. Kelihatan satu lagi Titan cerdik yang bawa kargo di belakang badan dia. Titan ni bernama Kak Titan. Erwin, Levi dan beberapa askar di luar bandar bersama kuda dan Eren dengan yang lain-lain berada di dalam bandar. Eren cabar Rainer untuk berlawan, manakala Rainer pula dilema nak bunuh kuda-kuda Survey Corps atau lawan dengan Eren. Rainer pilih lawan dengan Eren. Semasa berlawan, Eren berjaya bawa Rainer ke tempat yang dirancang. Rainer diserang dengan Thunder Spear, senjata ciptaan Hanji yang sangat berkuasa sampai mampu hancurkan perisai armor Titan. Rainer hampir mati tapi dia sempat minta pertolongan. Dekat luar bandar pula banyak askar diserang oleh batu yang dibaling oleh Beast Titan. Beast Titan juga lontarkan bertol ke dalam kawasan bandar. Disebabkan bertol nampak Rainer yang barai, dia tak jadi bertukar seperti yang dirancang. Armin cuba berunding dengan bertol tapi dia gagal, dan setelah Rainer dalam posisi bertahan, bertol pun bertukar menjadi Colossal Titan. Letupan besar berlaku dan banyak askar terkorban. Yang terselamat ialah Eren, Mikasa, Armin, Jan, Connie dan Sasha. Mereka kena hentikan api daripada Colossal Titan, dan apabila Rainer pun dah sembuh, Armin pun rancang sesuatu untuk kalahkan mereka berdua. Di luar bandar, Erwin dan Levi bincang apa nak buat sambil Erwin luahkan yang dia teringin gila nak tengok apa ada dalam basement, dan hidup dia penuh dengan rasa bersalah. Erwin punya plan nak tundukkan Beast Titan ialah dengan membunuh diri bersama askar-askar yang lain. Levi suruh Erwin buang impian dia dan mati. Erwin pun bagi epic speech dekat ahli baru Survey Corps untuk korbankan nyawa mereka dan beri makna yang besar kepada yang masih hidup. Erwin dan askar tu semua pun bergerak ke arah Beast Titan dan mereka terus diserang oleh Beast Titan. Memang hopeless lah mereka masa ni. Banyak yang terkorban dan Erwin juga kena balingan batu Beast Titan. Dalam kekecohan tu, Levi berjaya bunuh Titan-Titan bodoh dan terus tumpaskan Beast Titan dengan penuh bergaya. Pengguna Beast Titan yang bernama Zing ditangkap tapi diselamatkan oleh Titan yang bawa kargo tu. Zing pun arahkan baki Titan yang tinggal untuk pergi bunuh Levi. Lepas serangan Beast Titan, Flock seorang saja yang selamat daripada misi bunuh diri tu. Dengan plan Armin, dia bersama Eren berjaya tundukkan Colossal Titan dan Armin seakan-akan dah mati. Mikasa, Jan, Connie dan Sasha pula berjaya tundukkan armor Titan dengan bantuan Hanji yang terselamat tapi dia kehilangan sebelah mata. Zing bertemu dengan Eren dan dia cakap dia akan selamatkan Eren satu hari nanti. Rainer sampaikan surat Ymir dan kemudian dia diselamatkan oleh Zeke dan Kak Titan. Tinggallah bertol bersendirian. Armin masih hidup dan begitu juga dengan Erwin yang dibawa oleh Flock. Levi buat keputusan untuk gunakan Titan Serum ke atas Armin dan Erwin pun mati. Armin jadi Titan, makan bertol dan kembali menjadi manusia yang sihat sepenuhnya. Armin ialah Colossal Titan
yang baru. Mereka kemudian pergi ke basement dan menjumpai 3 buah buku berserta sekeping gambar. Gambar tu ialah Grisha bersama seorang perempuan dan seorang budak lelaki. Dalam nota Grisha dijelaskan yang di luar wall ada lagi manusia hidup dengan teknologi canggih tanpa rasa takut dengan Titan. Flashback kisah ayah Eren, Grisha Yeager juga ditunjukkan. Aku ringkaskan, Grisha datang dari negara luar Paradise Island iaitu Marley. Tapi dia juga merupakan kaum Eldia seperti orang di Paradise Island. Mereka mampu bertukar menjadi Titan dan mereka ditindas oleh orang Marley. Setelah adik perempuan Grisha mati dibunuh, dia geram dekat orang Marley yang bencikan orang Eldia. Apabila Grisha dah dewasa, dia berkahwin dengan Dina Fritz, satu-satunya ahli keluarga kerabat Raja Fritz family yang masih hidup. Mereka berada dalam satu organisasi untuk jatuhkan Marley, tapi organisasi itu hancur disebabkan anak Grisha dan Dina iaitu Zeke. Zeke ialah Eren punya half brother. Semua yang terlibat dihantar ke Paradise Island dan ditukarkan menjadi Titan. Dina jadi Smiling Titan yang makan mak Eren tu. Grisha pula diberikan kuasa Attack Titan yang ada dekat Eren sekarang setelah dia berjumpa dengan The Owl, spy dalam tentera Marley. Grisha ditugaskan untuk rampas kuasa Founding Titan daripada Royal Family di dalam wall dan bebaskan orang Eldia. Balik ke waktu semasa, orang awam didedahkan dengan maklumat yang diketahui oleh Survey Corps. Mereka sedar mereka boleh lawan balik musuh luar dengan kuasa Founding Titan untuk gunakan Titan di dalam wall. Tapi Eren cuma boleh guna kalau dia sentuh Historia yang menjadi Titan Shifter. Eren tak mau Historia jadi macam tu. Historia juga ada baca surat daripada Ymir yang mengatakan dia kecewa tak dapat kahwin dengan Historia. Hari demi hari berlalu, semua Titan berjaya dibunuh dekat Paradise Island. Paradise Island dah bebas Titan. Eren dan beberapa yang lain juga sampai dekat pantai, salah satu tempat yang diimpikan untuk sampai oleh Armin sejak dia kecil. Semua orang gembira, tapi Eren yang memandang ke arah laut dan tiba-tiba dia cakap adakah mereka semua akan bebas selepas bunuh semua musuh mereka. Habis season 3 dan bersambung. Untuk season 4 aku dah buat review untuk setiap episod, so bolehlah check it out lepas ni. Sekarang kita tunggu Attack on Titan season 4 part 2 yang bakal bermula tak lama lagi. Dalam season ni, scene yang paling aku suka dah tentulah masa Levi tundukkan Beast Titan dan Erwin punya epic speech. Anda pula macam mana? Komen scene yang paling anda suka dalam season ni. Alright again, sampai sini saja video aku. Macam biasalah, jangan lupa untuk like, share dan terima kasih kepada yang dah menjadi ahli Survey Corps. Kepada yang belum subscribe, come on man, join the family, subscribe. Jumpa lagi di episod seterusnya Nordoro TV.